لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Seluruh
tuan-tuan pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra, Kuala Kedah, hadirin dan juga hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah juga taufik dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bertemu sekali lagi pada bicara pengajian kitab 40 hadis penawar hati yang kita bicarakan pada setiap 2 minggu sekali, melibatkan Selasa minggu yang kedua dan Selasa minggu yang keempat, termasuklah Selasa minggu yang kelima sekiranya ada pada bulan berkenaan. Dan malam ini, tuan-tuan, hadza wabillahi taufiq, pertemuan kita pada hadis yang ke-9, hadis yang ke-9 di bawah tajuk berapakah dalamnya jurang api neraka. Berapakah dalamnya jurang api neraka, riwayat Imam Muslim. Riwayat yang kita bicarakan malam ini yang terkandung dalam kitab 40 hadis penawar hati adalah pada mensabitkan kedalaman api neraka Allah, mensabitkan ataupun mensifatkan sedalam manakah api neraka itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah faqala hal tadruna ma hadha qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifan mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nar al-an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kami kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami pada suatu hari bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'a wajbah, tiba-tiba terdengar suatu benda yang jatuh dengan kerasnya. Tiba-tiba kami dengar bunyi satu suara yang jatuh, dengar bunyi benda jatuh. Suara tu maknanya bunyi. Mana? Dengar suara benda jatuh, dengar bunyi benda jatuh yang keras, maknanya yang kuat kedengaran bunyi dan suara itu. Lalu beliau, yakni siapa beliau? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, bersabda, hal tadruna ma hadha, tahukah kamu suara apakah ini, yakni bunyi apakah ini? Nabi tanya pada sahabat. Pakat terkejut ni, tapi tak tahu arah tu dari arah mana. Cuma bunyi itu kuat. Dalam suasana terkejut, dalam suasana terpinga-pinga itu, Nabi tanya sahabat, tahukah kamu bunyi apa itu? Tak jauh dari kedudukan mereka. Kuat. Maknanya kalau kuat, kawasan sekitarnya sahaja. Berbanding kalau dengar sayuk, hujung-hujung telinga kita katakan, jauh, tapi sampai bunyi itu pada kita. Tak apa nak heran sangat. Kita ambil tak kisah ya. Ini kuat, rasa seakan dekat dan keras bunyi. Maka bila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu suara, yakni bunyi apakah ini? Kami qulna, yakni para sahabat yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya. Apa maksud Allah dan Rasulnya? Allah dan engkau yang lebih mengetahuinya. Kami tak tahu, wahai Rasul, hanya
Allah dan Rasulnya, yakni hanya Allah dan engkau sahaja ya Rasulullah yang mengetahui bunyi apakah itu. Kami wallahu a'lam. Waktu kita tak tahu apa-apa, kita kata wallahu a'lam. Apa maksud wallahu a'lam? Hanya Allah yang lebih mengetahui hakikat atau kenyataannya. Yang sebenar tu hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Sebab tu jangan duk gagah tuan-tuan kalau benda tu bukan bab kita, bukan kemahiran kita dan tidak ada ilmu kita bab-bab tu. Jangan duk gagah, jangan duk paksa diri anggap kita tahu. Ilmu kita tak sama, kelebihan kita tak sama, kekurangan kita pun tak sama. Jangan malu kata wallahu a'lam. Kerana wallahu a'lam itu separuh daripada bab ilmu. Ilmu memang dah tak tahu. Maknanya ilmu tu dia sedar kata dia tak tahu. Tu pun ilmu juga tuan-tuan. Dia sedar dia tak tahu. Dia sedar kata bab tu dia tak belajar lagi. Kesedaran tidak mengetahui itu, maknanya dia kenal siapa diri dia ni. Itu juga sebahagian daripada ilmu. Ni dah. Hak dia tahu pun dia hayun, hak dia tak tahu pun dia hayun, lipat siap lagi. Jangan. Tak tahu, wallahu a'lam. Itu pun sebahagian ulama bila nak jawab apa yang mereka ketahui daripada soal-soal orang awam, bila ditanya, mula nak jawab tu, wallahu a'lam, baru dia jawab. Dalam dia nak jawab tu pun, dia mulakan wallahu a'lam. Jawapan tu dia bagi. Kerana dia mengetahui bab tu. Kerana dia faqih bab tu. Kerana dia alim bab itu. Tapi tetap dia kata, insya-Allah cuba jawab. Dia kata, wallahu a'lam. Kemudian bagian jawab dia. Kerana walaupun dia tahu, ilmu apa yang dia tahu itu tidak boleh mengatasi apa yang Allah ketahui. Ni tiba-tiba tak tahu, bukan kata tahu, tak tahu pun. Daripada orang tak tahu kata kita tak tahu, akhir orang tahu kata kita tak tahu. Bukan satu kehinaan seorang itu berkata wallahu a'lam, tetapi itulah kemuliaan. Kerana wallahu a'lam itu nisful ilm, sebahagian daripada ilmu seseorang. Tapi kalau semua wallahu a'lam pun problem juga tuan-tuan. Semua wallahu a'lam, tak ngaji pula dah kan. Minta maaf lah, wallahu a'lam lah. Apa, minta maaf lah, wallahu a'lam lah. Ni hala ni kita duk tang ni nak pian, simpang sagi nak ambil kanan ke kiri lampu isyarat ni. Wallahu a'lam. Beranak besar kubur pun di Kuala Kedah. Tapi nak pi simpang Yan. Ni simpang 3 kita ni tuan-tuan. Pun wallahu a'lam. Hatu something wrong at somewhere. Ni jabatan Tok Pasal kita ni bila naik tu, kanan tu pi mana, kiri tu pi mana, terus lajak titi tu pi mana. Wallahu a'lam. No. Malam ni juga kita bawa lintas jabatan tu, tengah malam ajak sikit kanan ada apa. No. Sampai semua wallahu a'lam ni pun problem juga tuan-tuan. Maknanya hak kita tak tahu tu, serahkan pada Allah. Jangan duk gagah buat pala tahu. Jangan duk gagah buat pala tahu. Baik. Maka jawab sahabat bila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi apakah itu, maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi nak ceritalah bunyi apa tu. Dia kalau Nabi tak tanya, lepas pun terhenti gitulah. Duk terkejut sama-sama apa lagi. Biarlah. Tak ada kalut apa kot, biarlah. Maka Nabi ambil peluang bunyi itu. Tanya soalan. Bila sahabat disoal dan sahabat tidak mengetahui, patah balik soalan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka ketahui apa jawapannya. Dan ini juga uslub dakwah Nabi dalam bab menyampaikan ilmu. Cara antara uslub dakwah Nabi, Nabi kemukakan soalan. Bila soalan itu gagal dijawab atau tidak mampu dijawab, soalan itu akan patah balik kat Nabi. Maka Nabi cerita jawapan dia. Kalau Nabi tak tanya, sampai ke sud, orang kata, sampai ke sudah sahabat tak tanya bab tu. Bila tanya bunyi apa, jawab sahabat, kami tidak mengetahui bunyi apakah itu, namun hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qal,
hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan. Ini Nabi nak cerita bunyi apa ni? Ini adalah suara, yakni bunyi sebiji batu. Hajar, hajarun. Ini adalah suara, yakni bunyi sebiji batu yang dilemparkan. Siapa yang lempar? Wallahu a'lam. Kerap kita nak sebut wallahu a'lam, gunalah tuan-tuan. Ini adalah suara, yakni bunyi sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka. Munzu 70 kharifan. Apa maknanya? Sejak 70 tahun yang lalu. Ni daripada waktu lah ni. Hari ni sekarang, al-an, bunyi itu adalah bunyi seketul batu. Okey? Yang dilemparkan 70 tahun sebelum hari ini. Bayang tuan-tuan, jarak tempoh senggang masa 70 tahun itu lama mana? Maka batu itu terus sahaja jatuh menuju dilempar masuk ke dalam neraka. Maka batu itu terus sahaja jatuh menuju dasar neraka, yakni lantai neraka. Dan baru pada saat ini ia sampai ke dasarnya. Ni jam lah ni. Bahasa kita kan. Bila dah kita nak kena jumpa, patut jam ni. Bahasa kita tu. Jam ni kira lah ni. Bukan bila ni, jam ni. Mana lagi tak sampai ni. Kita dua orang je kan. Contoh. Maka kata Nabi, dan baru saat ini ia sampai ke dasarnya. Baru sampai daripada mula lempar batu masuk ke dalam neraka sejak 70 kharifan, munzu 70 kharifan, semenjak 70 tahun yang lalu. Lah ni baru dia sampai ke lantai neraka, dasar neraka. Maka dari itu kamu mendengar suara jatuhnya. Yang kamu dengar itu ialah bunyi batu itu telah pun mencecah lantai neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan dalam mana api neraka itu. Seketul batu yang dilempar masuk ke dalam neraka. Batu itu tak singgah di mana-mana. Batu itu tak sangkut dekat mana-mana. Dia tak transit, dia tak RNR kat mana-mana. Direct junam. Kalau ilmu fizik dia sebut apa? Selagi lama benda yang jatuh itu, semakin laju kelajuan benda itu. Tapi 70 tahun. 70 tahun. Dalam mana tuan-tuan? Renung-renungkan dan selamat beramal. Datuk, dalam mana Datuk 70 tahun ni? Tak sampai akal kita nak fikir. Tuan-tuan patah balik kat saya. Ustaz, tahu mana dalam? Macam tak Zahal? Wallahu a'lam. Malah ni pasal mengigau wallahu a'lam dah Zahal. Duk sebut kerap cakap wallahu a'lam. Duk lena, duk wallahu a'lam. Ini dengar. Takat nak lena aku ni dengar apa? Wallahu a'lam 4 kali dah. Dalam duk lena apa ni. Kita lena awal pada dia. Rumah payah sikit nak lena malam kan. 4 kali dah dengar wallahu a'lam ni. Ni kalau lena tengah subuh ni banyak berapa puluh kali nak keluar wallahu a'lam. Esok tanya terus. Mimpi tajuk apa yang wallahu a'lam sedialah lena ni. Rupanya dia terbawa-bawa. Oh, tajuk semalam di Masjid Batu Nam no kan. Bagian-bagian. Allahu akbar kabira. Agak-agak ahli neraka boleh keluar tak? Cara nak ragah naik. Bukan arah sudut tepi tak. Nak ragah naik. Agak-agak lepas kan. Kotlah dia kaki hiking je kan. Orang panggil apa yang duk ragah Muhammadi dah jenis duk nak. Tahu cuma nak suruh sebutnya rock climbing. No, betul ya no? Sebut betul ya no? Bisa duk terlibat semua kot. Kotlah juara dunia ke. Duk kerap, duk naik gunung riang tu berapa puluh kali dah ke. Tak ada masalah apa. Try tengok. Agak-agak lepas dah tuan-tuan. Kalau perkataan tu kita letakkan pada bab kedalaman api neraka ni 70 tahun. Rock ke mana, climbing ke mana tuan-tuan. Cerita dah. Sudut belah tepi tak boleh dah. Dalam nak ragah naik kita jumpa riwayat. Tuan-tuan tengok ayat apa? Amboi, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Tu surah Sajdah belah kanan, dia lebih kurang sebaris dengan lampu duk sat-sat merah, sat-sat hijau, sat-sat biru. Sebaris tu. Nampak? Boleh habak tuan-tuan. Nampak? Habak kata nampak tuan-tuan ni. Sebaris tu. Belah kanan. Amma allazina amanu wa 'amilus salihat, adapun golongan mereka yang beriman wa 'amilus salihat dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka jannatul ma'wa, syurga-syurga yang menjadi tempat tinggal. Ma'wa tu Arab kata tempat tinggal. Okey? Falahum kita ma'wa faham lain kan? Nah. Tu sambak tu tu. Nah. Nuzulan bima kanu ya'malun, maksud mereka itu syurga sebagai tempat tinggal mereka dengan disebabkan apa? Bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka telah lakukan, yakni sewaktu di dunia dahulu. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dan adapun golongan yang fasik, yang berdosa, fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka an-nar, api neraka. Tu hujung kepala mula ayat belah tu. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka, yakni ahli neraka yang berdosa itu, aradu, berkehendak mereka itu, an yakhruju minha, bahawa untuk keluar mereka daripada neraka itu, Allah kata apa? U'idu fiha, dikembalikan semula mereka ke dalam neraka itu. Gagah nak lari rapat di neraka, dikembalikan semula ke tengah-tengah neraka. Tu bab tu tak ada peluang lah cerita dah. Bab nak lari arah sisi ni. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, dikembalikan mereka itu pada tempat asal dalam neraka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun, rasakan oleh kalian azab apa yang kamu dustakan. Nampak tak? Nah, rasalah, ambillah, hadaplah apa yang kamu duk kata tak apa. Ambillah. Tu dalil dia. Ni cerita dia arah nak ragah, kita kata ragah, arah nak panjat hala atas pun malam ni sampai riwayat pada kita tutup peluang kok tu pula dah. Habis tu nak lepas lagu mana daripada neraka, bab dia tak ada peluang kalau siapa-siapa dah masuk api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Baik, tuan-tuan, bahagian keterangan dia. Rasanya tidak mampu kita menghitung berapakah dalamnya. Pengarang pun sebut. Rasanya tidak mampu kita menghitung berapakah dalamnya jurang api neraka yang ditempuh oleh perjalanan kecepatan batu besar yang jatuh dan memakan masa 70 tahun. Lamanya. Tuan-tuan, kalau tak sabit riwayat ni, kita pun tak tahu dalam mana api neraka. Neraka tak pernah penuh. Kok lah kita penuh? Pasal duk gagah sebuhlah neraka lah aku ni. Penuh dah neraka tu. Ramai mana yang musyrik, ramai mana yang kafir, ramai mana yang berdosa. Tak seduk gagah lah. Selesai dalam tu dulu. Cerita dia, neraka tidak pernah akan penuh. Dalilnya tuan-tuan, Allah firman dalam surah Qaf ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Waktu akhirat kelak, yauma naqulu li jahannam halim talati, bila ditanya kepada neraka, adakah sudah penuh isi neraka itu? Neraka ditanya, penuh dah ke? Wa taqulu, maka neraka menjawab, hal min mazid. Relaxnya neraka jawab, hal min mazid, ada nak tambah lagi kah?
Neraka jawab lagu tu. Kita duk ni orang yang tanya ni nak bagi satu hukum pada kita ni. Bila dia tanya penuh dah ke neraka kan? Nak pergi syurga. Oh tu kono-kono lah kan. Kau siap kata lagi. Wa taqulu hal min mazid. Ada lagi kan nak tambah? Boleh? Ada lagi kan nak tambah? Stop ayat tu ya. Jadi apa lagi helah seorang yang berdosa itu nak lari daripada apa yang Allah sebut dalam Quran, fattaqun nar, ataupun ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apalagi alasan dan helah. Kita tak mau mencipta alasan, kita tak mau mereka helah demi helah, sebab tak mau mereka itulah, tak mau mencipta alasan itulah yang membawa kita ke sini dan selama ini ke sini. Kalau nak kira buat alasan, kalau mereka bab nak mereka alasan, mak sebutlah kita apa korang kita dalam bab nak mereka alasan ni kan. Kita pun otai juga tuan-tuan bab nak mereka alasan ni, nak pelepah diri. Berapa kali terlepas dah kita ni. Pasal hidup bagi alasan lah. Apa korang kita ni? Tapi bila fikir balik, sampai bila kita nak reka alasan? Sampai bila? Takkan dengan Israel pun kita nak bagi alasan? Ingat pok menakan kita kan Israel tu? Ingat pok menakan bubu kita kan? Fikir tak sudah, fikir bab ni pun tak sudah. Mai pula riwayat demi riwayat, perkhabaran demi perkhabaran. Oh, tak lepas. Akhirnya kita ni apa? Istilah kata surrender. Aku dan terima bahawa hidup kita ni ada pencipta. Hidup kita ni ada pemiliknya. Hidup kita ni ada Tuhan. Dan kita sedang melalui kehidupan bertuhan insya-Allah. Rasa dalam diri kita Allah melihat apa yang kita buat. Rasa dalam diri kita Allah mendengar apa yang kita cakapkan. Dan rasa dalam diri kita Allah mengetahui setiap apa yang terbuku dan apa yang lalu, lintasan-lintasan dalam hati kita. Itu kehidupan yang disebut kehidupan bertuhan. Kena rasa lagu tu tuan-tuan. Kalau rasa lagu ni, Allah melihat kita, apa yang kita buat, Allah mendengar apa yang kita cakapkan, Allah mengetahui perjalanan hati kita. Orang kata lempak pilah kita duduk tang mana pun, kita lagu ni. Buatlah apa pun urusan kita, kita lagu ni. Bukan kita baik dalam qaryah kita ya. Bukan kita nak jadi baik takat kata simpang Masjid Putra sampai Masjid Aman sebab orang kenal kita, dah. Kita nak jadi baik bukan hanya dalam daerah kita ya. Dah. Taklah daerah mana pun, taklah negeri mana pun, taklah negara mana pun, taklah benua mana pun, kita. Inilah kita. Kalau kita kehidupan itu sampai maqam kehidupan yang rasa bertuhan. Tapi kalau hidup tak rasa bertuhan, dia akan landa, dia akan langgar, dia akan rempuh, ikut danya dia nak terjah ke mana pun. Akhirnya dia jumpalah, kita jumpa dalam api neraka 70 tahun. Seketul batu yang dilempar masuk, baru sampai ke dasar api neraka, baru dia jumpa lantai neraka. Allahu Akbar kabira. Seram tuan-tuan kalau kita duk sentuh bab-bab neraka ni. Dibayangkan juga bayangan itu oleh pengarang kita untuk mendidik dan menterbiah hati manusia itu. Itu yang kata penawar hati itu. Yang lebih mengerikan lagi apabila jurang yang teramat dalam ini akan dipenuhi oleh bermacam-macam siksaan. Dan apabila sampai saatnya nanti, pintu neraka ini akan ditutup serapat-rapatnya. Dan tidak ada seorang jua pun di antara penghuni yang dibenarkan keluar daripadanya. Nak keluar lagu mana? Gaya nak keluar. Kullama aradu, belah tepi sekali, ayakhruju minha u'idu fiha. Alah, nak keluar pintu neraka, ditarik, dikembalikan semula tempat asal dia. Buatlah berapa puluh kali, ratus kali, ribu kali, juta kali lagi larat. Itulah kelakuan yang akan berlaku. Dikembalikan semula, akhirnya putus asa penghuni neraka itu untuk melepaskan diri daripada neraka Allah. Abang awal-awal, dan terima kenyataannya awal-awal. Na'udzubillahi min zalik.
Minta lindung Allah dari hal yang demikian itu. Sesaan demi sesaan akan ditimpakan kepada penghuninya. Habis satu jenis sesaan, masuk pula kepada jenis sesaan yang lain. Dan begitulah seterusnya dengan tiada kesudahan. Mudah-mudahan, kata pengarang ini, Allah Ta'ala melindungi kita dari memasuki jurang yang sangat ngeri ini. Apatah dengan keberkatan pertemuan dan majlis dan ilmu ini pula, kita dapat dalam suasana majlis ilmu, mintalah dengan asbab keberkatan pertemuan kita bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah ini, dan pertemuan kita atas dasar majlis ilmu, Allah jauhkan kita daripada ancaman azab neraka Allah. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Yang mana azab neraka itu bikinlah sudut arah, daripada sudut dan arah mana sekalipun kita tak mampu nak bayang. Ni beberapa riwayat saja yang sampai pada kita melibatkan neraka. Banyak lagi, sebanyak-banyak riwayat pun tentang neraka, banyak lagi yang terselindung daripada huru hara neraka yang tak sampai pada kita. Ini cukup dengan beberapa riwayat pada mensabit dan mensifatkan dahsyatnya dan mensifatkan azabnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyalakan api neraka 1000 tahun yang pertama, sewaktu Allah mula-mula ciptakan neraka. 1000 tahun. Sebab tu tuan-tuan bila tanya neraka ni dah ada ke Ustaz? Jawabnya dah ada kerana dah diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan tanya Ustaz, syurga dah ada? Dah ada kerana syurga dah diciptakan oleh Allah. Ustaz ni mahsyar dah ada ke belum? Belum diciptakan lagi. Kiamat baru ada mahsyar. Jadi neraka ni waktu Allah cipta 1000 tahun mula, usia dia, warna api neraka tu warna putih. Masuk, dinyalakan api neraka, umur dia 2000, 1000 tahun yang kedua. Umur dia tu kira 2000 tahun neraka ni, warna merah. Dinyalakan api neraka itu 1000 tahun yang ketiga, maknanya umur neraka ni 3000 tahun. Warna api daripada putih menjadi warna merah, daripada warna merah menjadi warna hitam. Dan warna hitam itulah yang menanti penghuninya. Jadi cukup takat tu tuan-tuan. Kuih lajak, kuih seram kita bab-bab neraka ni. Jadi ambillah peringatan dalam riwayat yang ke-9 di bawah tajuk berapakah dalamnya jurang api neraka. Kalau orang tanya kita boleh cerita. Tak ni jangan duk kata wallahu a'lam dah. Ni sampai dah ilmu bab-bab ni. Tahu tak neraka tu dalam mana? Wallahu a'lam. Tak bagi bayangan ni. Bagi walaupun kita tak tahu hakikat dia dalam mana, bagi bayangan 70 tahun seketul batu jatuh baru sampai ke dasarnya. Itu habaq kadang hang boleh bayang sini, bayanglah tara mana dalam dia. Aku boleh cerita takat tu ya. Selebihnya wallahu a'lam. Jadi kita pun wallahu a'lam. Takat malam ni di sini sahaja tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله توفيق والرعاية وأستودعكم الله في رعايته وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.